الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Bersama kita mengucap syukur Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Yang hari ini Allah Subhanahu Wa Taala izin pada kita dakwah pada ngaji sancon kita ni. Kita panggil dakwah ngaji sancon pula ni. Nah, ni hok gila kita masjid walasa apa sini apa sini bang? Walasa amalan birthday kita ni alhamdulillah alhamdulillah. Nah, barakah insya-Allah. Nah. Mari nak sayang orang kawasan ni pula masjid ni. Nah, sebenarnya kita umur dekat tu ya. Nah. Alhamdulillah ibu, maka hari ni kita mari dah kali kedua dah ni dah, kali kedua. Dan ada lagi kali ketiga, kali keempat seterusnya insya-Allah. Nah. Dah jadi tu dah, kali keempat, kali kelima pun ada lagi lepas dah ni dah. Ke akhir ni dak mau. Nah. Begitulah ibu. Nah, kita usaha dalam nak cari keridhaan Allah, Tuhan redha pada kita di dunia dan di akhirat. Nah, dah jalan Tuhan redha ni ialah satunya hak Tuhan ayat kepada kita itu dalam Alkitabnya, iaitu Al-Quranul Karim. Yang hari ni banyak lagi kita tak tahulah gapo tu ada ayat pada kita dalam kitabnya walaupun kita lama dah duk baca. Nah, lama duk baca Quran ni tapi apa tu duk kecil tu kita baca dengan tak faham tu jadi kenapa panggil faedah dia tu tak ada banyak dengan kita baca banyak pun sikit sangat je kita boleh daripada faedah baca tu sana. Nah, kalau tiap dengan kita kerana kita baca tak faham. Nah, kita baca tak faham. Maka hari ni tujuan kita main duk mengaji tafsir ini. Nah, ialah akad kelah. Nah, akad kelah daripada baca saja kepada faham ayat kita baca saat ni. Nah, kerana hak tu duk kecek pada kita hari ni, duk ajar segala-gala dalam Quran ni seperti mana hak kita baca, nak belajar ni dalam surah An-Namlu. Nah, surah An-Namlu ni ke
banyak gaponya tu dak ajar kita dak baca dah gini tapi baca tak faham tu Allah sayanya dah. Maka gini alhamdulillah Tuhan izin pada kita dan masa lagi kita boleh belajar, boleh dengar, boleh faham ayat-ayat ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang mari tak ada lagi dengar lain, mari kita pakat dengar sini. Nah, tidak lagi masa akhirat kita akan sesak. Nah, kita akan mengaku dengan Tuhan, katakan Tuhan alangkah baiknya kalau kamu dengar atas dunia dulu. Nah, bagi orang tak biasa dengar, dia mengaji, dia mengajar Quran hari ni. Nah, dia akan sesak. Orang tak boleh dengar Quran hari ni, tak mari dengar dia mengajar agama hari ni, esok dia akan bersesat dengan Tuhan. Dia kata Tuhan. Nah, apa nama fa'tarafu bi dzambihim. Apa belum ada tu ayat sikit dia katakan law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini memang sesanya orang ahli neraka. Tak ada orang nak royak sebab dia tak pergi dengar dia mengajar atas dunia dulu. Kalau dia pergi mengaku depan Tuhan Isa, dia kata Allah Tuhan, law kunna nasma'u. Alangkah kalau kita dulu baiknya kalau kami dah dunia dulu pergi dengar. Nasma' tu samit. Nah, kami pergi dengar. Nah, ya kerana dengar ni mudah dah nampak sebab tak dengar tak gimana pun dengar. Nah, tapi dengar apa dak juga. Nah, dah. Tapi nasma'u au na'qilu. Nah, alangkah baiknya kalau dulu kami dunia dulu pergi dengar, duk royak, duk baca ni. Nah, bagi dengar Nabi duk kecek ayat Quran duk royak tu. Nah, au na'qilu atau kami faham. Ni dalil kata faham dengar dah kena faham. Nah, dah. Ataupun dengar lepas dengar ni baru faham. Nah, mana kata nak faham ni kena mai dengar dulu. Nah, itulah ibu. Nah, dia sesat besar orang tak mai dengar dia mengajar ni, tak dengar dia mengajar ayat Quran. Nah, dia akan sesat. Tapi sesat bila? Sesat di tepat hari nak kelit baik kita oleh dah. Nak pada tepat hari nak kelit tak oleh dah. Nak pergi baik kita oleh dah. Atau kita inilah kita mari duk royak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam duk royak sendiri dan ulama-ulama hari ni mai duk royak kita ni supaya tak usah bertemu dengan hari sesat. Sesat cerak. Nah, sesat cerak orang tak usah ngaji, tak usah dengar hari ni. Nah, begitulah kerana tu ada ayat dalam surah Tabarak saat ni. Nah, kalau dengar sesat sekali, kita tak perlu dengar. Dah tak pergi dengar. Itulah dah. Abang ini ibu-ibu, maka kita mari dah gini. Nah, dan kita doalah pada saudara kita lagi masih lagi tak usah dengar, tak usah telia nak. Nah, tak telia nak hidup mengajar, hidup mengaji ni. Nah, marilah Tuhan. Nah, Tuhan apa dah? Ajaklah mereka saat ni ya Allah. Nah, bukalah hati-hati orang yang tak berasa nak telia lagi pada ilmu. Nah, masa ilmu. Nah, ya kerana kalau tak tahu hari ni satu masa dia kena tahu juga. Nah, dalam surah Al-Ha kita ngaji dah. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Allah Subhanahu Wa Taala dak peringat amar dia dalam surah At-Takatsur. Nah, jangan sekali-kali kamu lalai. Saufa ta'lamun, lagi mu ketahulah kelak sikit lagi mu ada masuk dalam kubur esok. Nah, mu tahulah. Mereka kata tak usah tahu lah ni pun kena tahu juga. Kalau tak tahu pasal tak apa. Nah, ta'lamun. Ta'lamu ta ilmu. Nah, ta'lamu. Mu ketahulah sikit lagi bila mu mati dalam kubur nah. So, dapat kita tahu. Nah, tak apa tahu nak apa tak ledah lah situ. Nah. Summa kemudian lepas ada mu tubik ada kubur tu. Nah, kalla saufa ta'lamun. Dua kali tu ada ulang kalimah ni. Nah, janganlah kamu lalai atas dunia ini, jangan lalai. Mu ketahulah, selagi mu ketahulah kelak bila di akhirat esok, akhir kiamat esok. Atau kita tahu tepat nak buat apa tak boleh dah. Lepas tu gini, atas dunia gini, mari kita tahu. Nah, mari kita tahu. Nah, kerana orang tu ada orang saat ni, dia tak tahu dah dunia tu. Tak tahu atas dunia gini. Maka hari inilah kita usaha ibu-ibu. Nah, kita dapat marilah kita pakak-pakak mari tahu dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Nabi hajar kepada kita segala-galanya. Nah, mari kita ingat kita baca ayat kita nak ngaji gini. Apa dah? Surah An-Naml. An-Naml kita mula di balasah kakwe kita dan hari ni mari ayat 15. Mari mula di sini pula. Nah. Nabi Sulaiman pula insya-Allah. Nah, Nabi Musa tengah ngaji dah orang ni. Nah. Ngaji cerita nabi-nabi dulu. Lama benar ilmu kita nak mengaji ni. Dah. Dah. Ilmu kita mengaji ni ambil ada lagi. Tuhan kita ajar kita habis ilmu tu. Nah. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, berilah keberkatan serta taufik hidayah pada bacaan, pendengaran dan pengajian kami melalui ayat-ayat dan dalam surah An-Naml ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita dengar, kita baca, kita dengar, tu bagi pahala ibu. Nah, gapo kita baca, kita tengok, kita dengar, nah, bila lagi kita beramal dengannya, beramal dengannya. Tak ada dalam lain kecuali Quran. Nah, kita Al-Quran. Baca tu mengikut pahala, mengikut huruf dia. Satu huruf boleh 10 pahala. Nah, 10 hasanah. Allah, tak ada bunyi 10 ke. Kalau bunyi 10 ke, nah, akak nak belaka gini dah. Hari ni akak gada bangun pagi baca tak Quran. Dah. Kalau bunyi ke dah. Dah. Tapi bunyi 10 pahala. Nah, 10 pahala. Nah, 10 hasanah. Tak nampak pahala tu gapo. Pahala-pahala tu duit akhirat dah tu. Duit akhirat dah. Nah, nak pergi beli akhirat esok. Nak pergi lag jadi pada syurga redha Tuhan esok. Allahu akbar. Walaupun tak pada, tak pada. Tapi nak tak itulah usaha Tuhan kita buat sebagai hamba. Ayat ni kita ngaji baca saat ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala cerita sendiri. Ni bahari. Kita panggil bahari, kisah. Masa kita bahari, tapi sebenarnya bahari ni kalau kata bahari ni dia tak ada, dia dongeng-dongeng gitu. Dia panggil bahari. Ni kisah sebenar. Allah Subhanahu Wa Taala royak cerita nabi-nabi Tuhan sendiri. Masa mana tu? Iaitu masa Nabi Daud dan Sulaiman lagi. Sebelum ada ni kita ngaji Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa ni adalah Tuhan royak pada kita, ayat kita ngaji baru ni, dan mula-mula orang terima ayat ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan royak ke Nabi tu sebagai nak buat contoh, dia panggil dungan. Zaman lalu bahasa panggil dungan. Tengok kerja Nabi-Nabi dulu supaya tiru kerja Nabi dulu buat gapo. Lepas tu apa kata ujian-ujian hak Nabi dulu terima kena dalam nak kerja dakwah ni. Serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuannya. Sebab kita dah menayuk ambil kita gidungan tu. Kita tengok dah mau kerja gapo, mari nak buat tempat kita kata. Hari ni pun
Tuhan hantar royak ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad amal dah ayat ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi dan apa rung dah apa kita hari ni. Kan Islam hari apa tahun dah? Islam hari pak kita apa tahun dah? Mari tunjuk Nabi Muhammad ni siapa lah ni 1437. 37 tahun tu hak ngikut Nabi mari 37 ambil kat Nabi mari Madinah. Kalau kira di Nabi mari duduk Mekah lagi lebih dah lah 37. Islam hari ni. 1000 tahun lebih dah kata 1000 tahun lebih dah. Kita pun Islam hari pak kita ni rata-rata tahun dah. Rata tahun 200 tahun dah apa kata ulama tafsir pada ulama sejarah royak. Lama dah pak kita dapat tahun ni. Baru kau baca tafsir sungguh siapa diraja, siapa di rakyat-rakyat ke kata biasa ni baru tahun ni, baru korun ni. Baru panggil tahun 30 tahun kita nak perhati ni 30 tahun. Kalau dikurang 30 tahun ni barulah umat kita khabar kata kena ngaji tafsir kata. Sebelum ada ni pakai duk gaduh baca sekarang baru Sekarang beratus tahun beratus tahun duk baca saja. Sebab itulah dia ditebeak kita dah dewasa tak ada kena erti dah makna dia. Setengah-setengah tepat tu marah orang ngaji tafsir. Setengah-setengah tepat marah. Mari saya dua ni. Kitab tafsir kita duk ngaji ni pun pun dia sugi jual kelik. Tahap kitab tafsir ni Pimpinan Ar-Rahman ni. Sebab dia tersalah Pimpinan Ar-Rahman. Setengah-setengah bab kita tak tahu begitu lalu dia kata kita buat sendiri tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni. Benarnya surat Pimpinan Ar-Rahman ni. Hak ni hak Malaysia, bukan Thailand buat dak. Bukan ulama-ulama Malaysia kita, Thailand kita buat dak. Hak ni hak Malaysia buat. Nak kita hak mana marah buat dia. Nak kita hak mudah-mudah. Dia kata dia hak ni tafsir ni salah. Tafsir salah. Hang buat sendiri. Pak kita tak ada biar buat lagi tafsir. Negeri Thailand kita tak ada biar buat lagi terjemah bahasa Melayu. Kalau ada usaha lah ni tu tak sudah lagi. Ada usaha lagi lah. Setengah-setengah tunggu kita ada usaha buat lah ni. Tapi tunggu dulu-dulu tu tak ada lagi. Orang kata main nak buat tafsir. Mari pada khasnya terjemah bahasa Melayu kita tu. Kalau adanya Malaysia buat dulu, Indonesia buat dulu. Itulah hari ni. Baru mari kita nak mula belajar. Tupai kitab Malaysia. Dia mesti pergi jual kelik ni. Ya tak jual kelik salah kita ni. Jual kelik. Kau beli baru ni ada dia mau beli Pak Umi ke? Beli kita jual banyak unti baru ni. Lepas tu jual kelik. Dah. Subhanallah. Lepas tu bangkat dan gigi. Gigi ngaji. Tak tahu juga sebeli hok mana. Hok dia tak buat sendiri pun tak ada juga. Dah. Tak suruh ngaji pentingnya. Bila dia tu jual dia tak suruh ngaji lah. Suruh ngaji. So baca saja gitu ya. So baca saja gitu. Subhanallah, tak cukup orang 100 tahun duk baca saja tak cukup. Nak jadi 100 tahun 200 tahun pula duk baca saja tak reti ni. Dia suka umat kita duk dengan tak reti gitu. Tak boleh. Wallahu alam. Wallahu alam. Tu dia royak ni royak benar duk jadi 2 3 hari seminggu 2 ni. Bukan ke baru bukan duk cerita dongeng dak. Hak sungguh. Memanglah royak tepat mana. Dah. Bibu umat kita setengah pak kita ni suka umat duk jadi jahil supaya dia mudah nak kontrol dia panggil. Dia umat duk tak reti mata tak mata buta dia panggil. Mata gelap gitu ikut dia nak royak dia duk pelik ikut dia heret ya dia suka ada setengah dah dia tupai dia gapo terus ada dalam dunia kita ni orang jenis tu jenis tu auzubillah min zalik tapi tak khabarlah Anjalah cerita dia Nabi Musa setiap umat Nabi Musa tu hatta dah baru ni habis cerita Nabi Musa. Nabi Musa mai dakwah siapa? Dakwah Firaun. Tu hatta Nabi Musa pergi dakwah Firaun. Masya-Allah, dakwah Firaun benar. Kenal tak kita Firaun Firaun duk Mesir tu lah. Firaun ni dia mengaku Tuhan dia. Bahawa dia raja, bahawa dia lebih. Ada tentera ramai, ada kerajaan, ada tamneng. Siapa dia jadi megahnya dia sombong, siapa dia kata dialah Tuhan. Ana rabbukumul ala. Tak khabar, tak kenal, tak kenal. Gitu lalu kita berbimbang tu. Dia mari lebih-lebih sikit mula nak ngaku Tuhan lalu. Maka Nabi Musa tu hatta nak pergi dakwah Firaun saat ni.
Akhirnya berapa tahun Nabi Musa pergi dakwah Firaun? Katanya 40 tahun. 40 tahun masa dia duk dakwah Firaun saja. Akhirnya Firaun tak turut juga, tak berimai juga. Tak berimai. Bukan Firaun seorang. Tentera-tentera dan menteri-menteri Firaun saat ni pun ayat-ayat setengah buat dia tu tak berimai pada Musa. Kata dalam istana Firaun ada seorang yang berimai pada Musa. Orang jatuh. Itu Asiyah. Orang tina Asiyah. Dah. Orang tina Asiyah Masyitah. Waktu pun orang bukan pada Masyitah katanya bukan orang Firaun. Orang asalnya Masyitah ni orang Israel juga. Orang bangsa Musa juga. Dah. Tapi duk kerja dalam istana Firaun. Akhirnya serupnya dakwah. Allah royak ajak. 40 tahun ni bukan semata dah. Kita main pak kita di tahun ni 20 tahun dah. Dah. 20 tahun dah. Dah. Nak bining dah. Anak duk ngajar sini dah. Anak umi duk ngajar kali ngas sini. Dah. Kemudian akhirnya tu kata wajahadu biha. Serupnya sudah situ. Mereka tetap mengingkari juga, juga, lawan juga, tosir juga. Tak ada terima. Tak ada terima ajaran Nabi Musa saat ni. Wastaiqanatha anfusuhum, dan sombong angkuh. Sedang hati mereka yakin kebenarannya. Dia tahu sangat kata Nabi Musa tu betul. Takut ni kita ni. Tahu tapi tak sikut. Tahu kata betul. Lana lagu tu pun. Ya ada tahu, patut tak usah ikut. Puak. Tahu patut ikut. Anak orang beriman. Tahu, tak tahu, tak usah ikut, tak tahu. Tu teruk benar tu. Teruk benar. Dan hak ni Firaun ni tahu. Tak tahu kan Musa ada royak. Dah. Kalau tak ada apa royak tu orang tak tahu. Dia tengok mukjizat sungguh. Mukjizat ular jadi tukar jadi ular. Tangan tak boleh kocak baju, betul-betul cerah apa matahari. Tangan Nabi Musa. Tu hari. Siapa boleh buat tu? Nak kata sihir, hak lain sihir Allah belaka. Tukar-tukar sihir Allah belaka kepada Nabi Musa. Itulah akhirnya banyaklah cerita-cerita pada mukjizat-mukjizat yang Tuhan balak ke atas Tuhan tunjuk mukjizat melalui bala-bala Tuhan tunjuk ke atas Firaun. Macam kita ngaji dah baru ni, hatta air hujan jadi darah, air sungai jadi darah. Semua ni kita dah royak di Mesir lah ke ni. Ada kenal dia banyak kot nudah. Kita khoya dulu, ni royak ni khoya, nampak diri kita. Tak ada gambar nak tunjuk. Katok. Tuhan katok. Penuh kampung katok. Tahu main mana. Dah. Payah duk tudung pun ada katok. Payah duk tudung buat dekat tu. Tu semua tu bala panggil dah. Bala ke atas terhadap maksiat. Belala. Satu masa lain pula belala pula. Belala mari makan tanaman orang-orang duk menanam tu. Dah habis sekaligus mari. Dah. Lepas tu lagi ke apa? Gutu. Tumu. Satu kali tu hatta tumu pula. Tumor mata gapo tumor dah itu angin pegutu dah. Duk dalam baju-baju, duk dalam kain-kain, gapo ke atas habis kan. Kita kerapu kata. Jadi kerapu jadi kulit. Kulit menyakit pelundang digatal. Semua itu adalah bala-bala Tuhan yang Tuhan hantar kepada orang yang deraka Tuhan. Lepas tu kita tengok kalau ala bala-bala bercana marilah ni dia kata nyamuk. Nyamuk junglai gapo apa nama lagi tu. Bukan dia main sendiri dia tu. Terang mikir katik. Jual tak laku, getah murah, dagang tak laku, dagang harga murah. Semua tu bukan main sendiri dia tu. Bukan jadi sendiri dia tu. Dah. Ada sebab tu, ada sebab. Kita mikir tu, di sebalik tu boleh buat mikir. Tak mikir, tak mikir. Ngepek dah, ngepek. Itulah dah Tuhan turun bala ke atas umat-umat pada manusia di masa Nabi Musa dulu. Kerana mereka deraka kepada ajaran Allah yang Nabi Musa bawa ajar kepada mereka. Bawa ajar pada mereka. Maka akhirnya Tuhan turun bala. Firaun diakhiri dengan sejarah dia lemah air. Mati lemah air. Dah mati lemah air. Mati lemah laut. Buka laut. Dia pakat turut Nabi Musa lari tubik dari sana laut. Semua tu orang panggil benda yang
luar dugaan akal dia panggil. Nah, benda yang tak boleh tengok dengan apa? Panggil luar biasa. Nah, benda luar biasa atau panggil mukjizat, dia panggil mukjizat. Nah, Nabi Musa dia ada tukar, Tuhan suruh kata dengan tukar tu. Nah, bukan tukar keramat tapi Tuhan nak izin kepada tukar sana ni, jadi kata tukar sana ni dibelah laut. Ada kering laut. Air laut jadi belah. Nah, jadi belah. Nah. Maka Nabi Musa pak umat dia lari tubik lak sana, lakoh laut sana ni ada tebing lak sana tu dipanggil laut merah lah ni. Nah, laut merah. Kata laut merah ni mata antara dia nak pergi ke Palestin tu lah. Dia di Sinai tu. Kalau khoyah aja tu tak nampak gambar dah. Biasa nak nampak gambar ya. Nah, ada lagi cerita tempat tu. Nah. Ya, ada. Tengok gambar kalau siapa nak tengok cerita ni kita lagi beli CD video dia buat lakon ambil buat dia agak buat lakon tu. Buat dia buat roya agak buat Yahudi sendiri buat. Nah, cerita Nabi Musa lakoh laut tu. Dah. Subhanallah. Akhirnya Nabi Musa pada lepas selamat dengan umat-umat dia, tapi Firaun dengan umat dia dengan tentera dia saat ni gelak air. Nah, tergelak air mati habis buat dia. Situlah sudah ceritanya orang deraka pada Tuhan. Nah, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin tu panggil mufsidin, orang jahat ni mufsidin, orang yang buat kerosakan tamuka dunia. Mufsidin. Alla tufsidu fil ard. Dalam surah apa kita baca tu? Surah Baqarah tu. Nah, orang tak ada agama ni dia buat rosakan tamuka bumi ni. Nah, dia kecek pun jadi rosak habis orang. Dia buat rosakan kalau dia tubik kat mulut, rosak kat mulut. Nah, perbuatan dia semua tu merosakkan. Nah, sebab panggil Tuhan panggil orang tak beriman ni orang mufsidin. Nah, orang yang buat kerosakan. Nah, buat kerosakan. Allahu akbar. Kecek sepatah tu luka habis hati orang lain. Nah, auzubillah min zalik. Tajamnya lidah dia. Auzubillah min zalik. La ilaha illallah. Tak khabar be. Nah, kalau orang tanya dalam surah mana kita ngaji dah. Nah, orang jahat, orang tak beriman ni boleh buat jahat. Nah, dia tak khabar kata dia buat jahat. Nah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Surah mana tu? Surah Baqarah. Mula-mula lagi tengah ngaji Quran temu ayat tu dulu. Nah, apa ayat sebelah. Nah, bila orang jahat, orang tak ada iman ni, Tuhan kata bila orang kata ke dia kana, la tufsidu fil ard. Jangan buat rusak tamu ke bumi ni. Jangan buat jahat tamu ke bumi ni. Nah, bagi jawab kana, qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ni orang-orang yang nak buat baik. Kami ni muslihun. Muslih tak orang nak baik. Nah, dia nak baik. Ia tak khabar kata dia. Dia buat mufsidun. Nah, dia orang jahat. Nah, ala innahum humul mufsidun. Tuhan kata, ingatlah, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang sebenarnya mufsidun, bukan muslihun. Nah, bukan orang baik dah, orang jahat. Dah. Sebab apa tu orang jahat tu? Tak saya beri mata Tuhan. Ada satu ada dah. Tak saya beri mata Tuhan ni. Nah, tak saya beri mata Tuhan sah ni pada dah. Dah, mufsidun ada dah. Nah, orang buat jahat. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tak khabar. Nah, dia buat jahat dengan tak khabar. Nah, ya goleknya manusia ni. Dan begitulah manusia yang dia buat jahat tamu ke bumi ni. Dia tak ada iman, maka Tuhan kata sebab apa dia tak khabar tu? Sebab syaitan mau duk hiyah dalam kepala dia, kata dia buat kena dah, dia molek dah. Syaitan mau dia hiyah lah tu. Dah. Padahal nak khabar semula nak mana? Quran mai duk royak kita. Nah, kalau Quran tak mari royak, kita tak ada kita tak khabar kita. Nah, dah. Beginilah, nah. Anilah tu kata Fir'aun, salah satu orang mufsidin tamu ke bumi ialah mufsidun tamu ke bumi ialah Fir'aun. Nah, Fir'aun. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Perhatilah kata. Nah, tengoklah bagaimana sudahnya orang-orang yang buat kejahatan tamu ke bumi. Nah, tengok sudah mana? Fir'aun sudah dengan apa? Sudah molek tak? Sudah dengan tergelak air. Nah, bukan dia seorang, tentera tahan dia gapo semua heret habis.
Nah, dengan sebab dia jahat seorang lain pun jadi turut kena binasa juga. Allah. Nah. Sudah negeri, sekerak negeri. Nah, sekerak negeri. Tu kita takut kan ni. Nah, bapak kita ni ada tak benda fasad, benda kejahatan ada tak kita ni? Dah tak ada iman, fasad mari ledah, dah tak ada iman. Nah, maksiat lah, kecek pengupak ke orang, perang hati pun deki ke orang, hanya mari tu ada lah. Nah, tak boleh celeh nak balah dengan orang. Semua tu mari dah tu fasad belaka benda mufsidin. Dah. Lepas tu yang benar tu tak sewi ada benar semua ni iman. Lebih bagi iman pada Allah, iman pada akhirat tu Allah. Inilah berik, panggil berik. Boleh mari tolong kita selamat daripada amalan-amalan jahat sana. Nah, insya-Allah ya Rabb. Tapi hak ni bukan mudah dah, bukan mudah pemikir cek ni dak. Nah, bunyi mudah saat ni. Tak apa, boleh buat dah. Dak. Lah rajuk kecak sendiri pun kena duk tukar gia, buai gia dah. Dah. Apa kali tukar gia juga. Nah, dah. Ya syaitan tak berhenti kita. Sebab kita duk tahu dunia ni selagi mana tahu dunia, syaitan tak berhenti tipu kita. Kalau kita tahu dah tu pun, nah, dia pesan kat lain pula. Nah, kita tahu kat ni dia buat kat lain pula. Helah dia banyak. Nah, telah dah. Batu so ya kita hari ni itu Quran. Nah, Quran mai duk ayat royak kita peringat kita. Nah, luar kita dengan Quran bila hak dia penuh. Nah, naik syaitan. Hak Quran turun, tak ada dengar Quran. Nah, hak syaitan penuh. Nah, dia nanti cuba celah semua. Nak penuh dia tu. Nah. Apa tidur kita dia mari lagi tidur kita. Kau segan anak kecil dah. Kau segan. Nah. Itulah dah. Habis sudah Nabi Musa tu kata begitulah sudahnya umat yang deraka pada Tuhan sudah dengar kebinasaan, sudah dengar binasa. Nah, iaitu Tuhan bala pada mereka. Kita nanti hak tedah lah ni, orang tak beriman, orang tak takut Tuhan, dan nanti hak tusah lah ni. Nah, nanti hak bala Tuhan. Nah, bala Tuhan. Kalau kita nak kecek semua dah bala Tuhan ni, kita duk tepi laut. Nah, hadis ni doa sama nak kali kita maju pas ini kata kita duk tepi laut ni, tahu tak Nabi kata tiga kali semalam laut duk minta nak cuah atas kita, nak likut dah kita. Tiap-tiap malam tak ada berhenti. Nah, 3 kali semalam tu laut duk berdoa dengan Tuhan nak likut dah manusia duk deraka Tuhan. Nah, dah. Kita duk tak khabar, tidur sedar. Nah, dah. Tapi Tuhan tak izin pada dia. Nah, mari sekali pun izin kali guh mula tu. Nah, kok sinamik mula tu. Mati orang ribu. Beratus ribu. Beratus ribu dalam masa 2 jam. Nah, pukul 8 sampai pukul 10. Nah, itulah. Lauk likut tak manusia. Nah, hidup minta tu nak malas. Nah, subhanallah. Kerana gerai tengok manusia duduk deraka Tuhan. Nah, dah. Pada aku tu kata semua betul kapung. Kalau betul kapung tu tak nak kecek dah lah. Nah, dah. Ada orang deraka tu kita tak ada lagi lari dia pada dah. Ada orang deraka tu kita tak ada kata apa. Nah, dah. Apa pada dah. Nah. Ya Rabb. Ya Allah. Takutnya kita duduk lah ni. Nah. Habislah cerita Nabi Musa dah. Kalau misalnya umat zaman Nabi Musa dulu dah. Maka umat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita hari ni siapa deraka pada Nabi Muhammad pun maka nasib yang sama juga. Cuma Tuhan umat Nabi Muhammad ni tak gaduh turun bala. Tu yang kita nasib baiknya. Tuhan tak gaduh turun bala sebab Tuhan janji dah dengan Nabi kata Tuhan nak bala, nak nanti balas di akhirat esok. Hak tu sedap hati duduk tu kita tu. Sedap duduk, tidur jenera, sedap makan kenyang tu. Sebab Tuhan nanti bala akhirat esok. Itu pun kalau tak doa, kalau doa teruk, doa banyak, doa maksiat, dosa-dosa, amalan dosa banyak doa, Tuhan pun nak turun juga. Nak turun juga. Iaitu apa kata? Itu zina, nyat zahir-zahir. Mabuk zahir-zahir. Nampak banyak orang mabuk. Hari ni dulu kita nampak kafir. Lah ni kapal Islam pun ada dah mabuk. Rumah kita pun ada dah benda tu kadang-kadang. Ada banyak dah. Ada dah rumah Islam kita hari ni benda mabuk dah. Subhanallah. Tu Tuhan turun bala. Habislah kita kata, kita mai tengah ayat ni pula. Kemudian seterusnya Allah SWT bawa kita pada cerita pada kita pula Nabi
Daud dan Nabi Sulaiman. Dua orang Nabi. Nah, walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma. Mula-mula sekali Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata walaqad, dah demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Kok sungguhnya tu kata gapo? Atayna Dawud. Daud. Nah, Daud. Bukan Daud dah, kita panggil Daud. Nah, jadi Daud dah Daud. Ma Daud. Nah. Ya asalnya Daud. Nah, Daud. Bahasa putih panggil David. Bahasa Arab Daud. Salamon. Nah. Daud wa Sulaiman, kami telah kurniakan. Allah Tuhan ngaku atas dia sendiri telah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman apa? Ilma. Dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman saat ni pun pandai segala-gala tu. Nah, pandai dia pandai tu siapa ilmu? Allah Ta'ala bagi ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, hari terkecek sama ilmu ni, dah mari Tuhan. Dan sebab tu kita doa sama Allahumma allimna. Nah, alimna ma jahilna. Ya Allah, ajarlah kami apa kami jahil. Nah, kali teringat sama ilmu ni kena minta Tuhan. Nah, allamal insana ma lam ya'lam. Tuhanlah ajar manusia apa manusia tak tahu. Kita ni tubik mari atas dunia hari ni tak reti gapo. Nah, patut ada reti lah ni Tuhan ajar kita. Nah, sama ada ajar ilmu laduni, ilmu terpanggil dengan Tuhan boleh hati kita selalu dah, ataupun ilmu belajar. Macam kita hari ni ilmu kena belajar. Nah, mari ngaji, mari belajar, mari dengar apa ni ilmu kasbi, ilmu usaha. Hasil pada kita usaha. Nah, ada setengah tu ilmu tak ada kena usaha banyak, tapi Tuhan bagi ilmu ke dia. Nah, sikit belajar tapi ilmu banyak. Ada juga jenis tu. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan wali-wali Allah ni, Tuhan hantar ilmu laduni bang. Ilmu yang mari pada sisi Allah. Tuhan bubuh latih lu dah. Ilmu wahyu, ilmu gapo ni. Nah. Yang pentingnya Nabi sendiri pun kena ilmu dia pandai tu bukan mari dia sendiri dak, tapi Tuhan wi ilmu ke dia. Ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Kami telah kurniakan, telah berikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kena gana Nabi Daud dan Sulaiman ni. Nabi Daud dan Sulaiman kena gana dua ni. Siapa anak siapa pok? Daud ni. Nah, Nabi Daud adalah ayah kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nah, ilmu ni apa mana ilmu? Yakni ilmu syariat, ilmu tadbir kerajaan serta lain-lain pengetahuan. Ilmu ni banyak perkara ilmu. Kalau anak kita duk ngaji mati Allah ni, ilmu ha keru, ilmu ha wisuwak wak rumah, ilmu wak jalan, ilmu ha bomo, ilmu ha Tuhan ni nak bila tak anak kita. Nah, nak bila tak anak. Nah, anak kita duk ngaji ilmu mati Allah, tengah ngaji gapo? Ngaji tenai kuam. Nah, tengah ngaji ilmu tenai kuam. Nah, ilmu ha keru, ilmu ha apa cenakan, ilmu ha masuk, ha makan, ha gapo. Nah, ilmu semua tu dia panggil mari mana. Nah. Itulah. Nanti, ya Waalaikumsalam tu. Nanti kita ngajar tak faham kecek ya. Ya insya-Allah. Ya salah. Ya dah. Dia mau turut buat dia dah. Lepas tu kita disuruh minta ilmu. Nah, bangun pagi hak ilmu ni terkajak lama dah. Nah, Nabi Hijaz kita hari pagi minta ilmu. Nah, minta ilmu dulu sebelum minta rezeki, sebelum minta amal. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. 3 perkara pelari. Dah. Pelari ni Nabi suruh baca lepas semaya subuh. Lepas semaya subuh. Nah. Pelari ni tak ada jual ni. Nah. Mau murah. Nabi sendiri hijab. Nah. Allah patut Nabi dah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta 3 perkara Nabi suruh minta pagi-pagi.
Allah aku minta lah ilmu manfaat, ilmu beri faedah ilmu beri faedah. Nah, amalan mutaqabbala, amalan-amalan yang mutima. Nah, yang diterima, dia ada gak buat amal tapi Tuhan tak terima. Allah dah. Ada buat amal tapi Tuhan tak terima. Tapi kita minta Tuhan, minta amal ilmu manfaat dan amalan yang diterima, warizqan tayyiba, dan rezeki yang baik. Dah, rezeki halal lagi baik. Atau mata ilmu, kena minta ilmu. Rabbi zidni ilma. Nak minta seumur, hari minta ilmu. Dah, minta ilmu ni kena minta seumur. Rabbi zidni ilma. Masa kita pagi-pagi ataupun masa kita nak gapo, minta Allah dah. Rabbi zidni ilma. Alimni ya Allah, ajar aku ya Allah. Nah, nak tak anak gapo. Nah, kita pula tak belajar jahit. Alimni gapo khiyatah. Nah, dah. Tak anak buat tikar. Alimni buat tikar. Nah, ajar aku buat tikar tu. Nah, mana tak apa saja kita nak reti tu, minta dengan Tuhan. Sebab ilmu, dia tua ilmu. Nah, dia tua ilmu. Bagaimana nabi-nabi dulu pandang segala-gala tu? Sebab Tuhan bagi ilmu ke dia. Maka hari ni pun, nah, kita minta dengan Tuhan. Kita tahu tua ilmu dah. Tua ilmu ni ialah Allah. Nah. Maka bila Tuhan wi ilmu, nikmat ni ilmu ni dah nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ilmu segala-gala. Nabi Daud ni dia pandang lain pada Nabi pandang ilmu agama, dia pandang ilmu tadbir panggil, ilmu pokrong, mengetah. Ilmu mengetah ni kena ngaji khas nah. Ilmu berihan ni panggil. Nah, ilmu berihan. Sebab anak kita nak ngaji nayuk, nak jadi nayuk, nak jadi gapo tu, kena ngajar ilmu berihan. Nah, dah. Satu berihan nak catkan. Nah, nak buat agumana, nak buat kesan agumana, nak mengetah agumana, wallah alam ibu tak anak dah. Kita tak ada ngaji hati. Anda dengar dia menduk royak ilmu berihan, kita tak bisa ngaji ilmu tu. Nah, mana kata segala kita nak kerja ni, Tuhan ada ilmu Tuhan belaka. Dan Nabi Daud ni, selagi Tuhan ajar Nabi Daud ialah pandai buat baju besi. Nah, adalah ayat depan nampak. Nah, baju besi, pandai buat baju besi. Baju besi dengan besi. Nah, dengan besi dengan apa dah? Ya memang besi. Nah, dulu baju besi buat sekeping besi besar, berat gitu. Nah, tapi mari Nabi Daud, tu ajar Nabi Daud buat baju besi dengan benar besi. Nah, jalan dengan besi hala-hala pengedawa gitu. Nah, jadi tak beratlah, tak kerah. Nah, tak kerah. Ni mula-mula orang buat baju besi dengan dengan besi dawa, besi jalan hala gitu. Nah, jahit. Nah, jahit dengan tangan dia, kerja dengan tangan dia. Nah. Itu semua tu ilmu tu ajar kepada Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman pun serupa juga. Nah. Itulah tu kata mula-mula sekali tu nikmat kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ialah ilmu. Maka ilmu yang Tuhan pada Nabi dua orang Nabi ni, maka selalulah mereka berdua puji Tuhan di atas nikmat Tuhan ni. Wa qala la panjang. Kalau kita baca sekal tu la panjang. Tapi kalau baca hubung lalu wa qala alhamdu panak la tu dah. Panak nampak panjang tapi kalau dia nak hubung tak boleh baca panjang. Wa qala alhamdu, dan bila mereka dapat ilmu, mereka syukur nikmat Tuhan saat ni, akak berpuji Tuhan. Berkatalah mereka berdua dengan bersyukur. Terima kasih. Syukur ni kalau kita kecek mudah-mudahan bahasa. Terima kasih. Balas budi Tuhan. Anda dengan berkata alhamdulillah. Tu bila nak puji Tuhan, tak ada dah kalimah lain nak kita nak puji Tuhan lebih molek daripada kalimah alhamdulillah. Tak ada dah kita nak terima kasih Tuhan atas nikmat kita ini. Nak guna kalimah mana? Lebih nak molek ni sedap nak puji Tuhan ni. Lebih pada kalimah alhamdulillah tak ada dah. Sebab tu kita nak puji Tuhan kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Puji hanya bagi Allah. Segala puji tertentu bagi Allah. Tak nak puji siapa. Nak puji siapa? Karena Tuhan lah berhak terima puji ni. Apa puji Tuhan? Allazi faddalana, yang dengan limpah kurnianya memberi kami kelebihan ala katsirin min ibadihil mu'minin, mengatasi tinggi lebih kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dah tu ucapan puji daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Atau nak kena budi Tuhan, nak syukur nikmat Tuhan pada mereka berdua, iaitu ilmu. Nah, nikmat ilmu. Nah, nama ilmu. Maka mereka tu selalu puji Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Kita nak kata ni boleh. Bila kita ada nikmat-nikmat Tuhan terima nikmat kita bila-bila masa. Nah, lain pada alhamdulillah kita kata tu. Kata ambil lafaz Nabi Sulaiman, Nabi Daud duk kata Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Puji Tuhan, dah puji Tuhan. Nah, Nabi apa dah? Bukan Nabi dah. Nah, kelima kita kata alhamdulillah. Ni kelebihan alhamdulillah. Nah, bahasa royak kita bahasa pal dah. Kalau bahasa ibu dengar dah, kita bahasa royak dah. Kelebihan setahu mana nak alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Puji Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, kalau nak tambah terima kasih manusia, tak boleh kata alhamdulillah. Alhamdulillah ya patut. Alhamdulillah hanya bagi Allah ya. Kalau nak terima kasih pada sama manusia, nak kata nah, alhamdulillah ka. Tak boleh. Nah, tak boleh kata alhamdulillah ka gitu. Nah, alhamdulillah ni sesuai dengan Allah ya. Dah. Kalau nak kata sama manusia baik kita juga. Jazakallah. Atau kita kata gitu sama makhluk ni. Kita kata dah seumur terpandang tu dah jazakallah khaira. Nah, Allah yajzikal khair. Nah, semoga Allah balasmu akan kebaikan. Nah, itu kita balas pada manusia. Ambil bila mana-mana makhluk manusia siapa buat baik kita, nah, tak ada dah kelima yang kita nak kata dia lebih baik pada kelima jazakallah khaira. Allah lah balas baik kepada kamu. Nah, jatuh jazakallah ke? Nah, jazakallah ni umum waliknya. Tapi kalau kita nak kecek syarat ni, kalau sama tina jazakillah. Sama tina ke jazaki. Dah, ya Arab ni kalau jataka, kalau tina ki. Nah, dah. Jazakillah, maduk kaki ka kaki dah. Katalah ka pun tak apa. Nah, sama tina, badut lupa pula. Nah, keduk pelik-pelik tahu madak ataupun nah. Jazakallah khaira. Nah, dah. Terima kasih banyak dah. Terima kasih banyak. Nah, tak sama dengan kita kata jazakallah khaira. Kita serah Tuhan balas dia. Nah, pahala Tuhan banyak. Nah, Tuhanlah balas pada kebaikan kepadamu. Itu bila kita nak terima kasih pada sama makhluk buat baik kita. Nah, tapi kalau Tuhan buat kita, tak ada tapi dah Tuhan. Nah, kita nak terima nak hari, nak minit. Setiap detik duk terima nikmat Tuhan ni. Nah. Duk nyawa peh-peh ni, khabar tak? Kelip pampah ni. Hak Tuhan lah ke ni? Tak khabar. Kita nanti makan nasi dulu, baru saudara punya geruk, baru alhamdulillah. Nah, dah. Lagi tak punya geruk tak kata alhamdulillah. Nah, dah. Dah makan tu pun alhamdulillah dah. Nah, bunyi tak bunyi duk nyawa nak terima kasih Tuhan duk nyawa ni. Boleh jalan terima kasih Tuhan ke? Nah, boleh duk kecek terima kasih ke? Nah, tak tahu bila masa nak tahu kata nikmat Tuhan tahu mana, tak tengok tu kau tak boleh jalan tu. Dah. Batu Tuhan kita tak boleh jalan, tak boleh kecek, tak boleh minta selamatlah tapi dah minta Tuhan selamat dah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Tak usah minta tu tapi nak kata satu masa Tuhan jadi kadang-kadang tu cara tu Tuhan nampak kata besarnya nikmat Tuhan. Nah, muduk jalan, muduk kecek, muduk tengok, muduk dengar semua tak ada hak musahabah Tuhan belakang ikut. Dah nikmat. Apa lagi Tuhan sem lagi pula ni bol pas jalan tengok jalan kecek dengar tengok dengan jelas dengan nyata. Tu buat lain pula ilmu. Pandai mikir, pandai gapo tu, pandai mengetahui orang, pandai buat tu jadi ketua gapo ni. Nah, semua tu adalah nikmat Allah dan nikmat pemberian Allah. Nah, Tuhan kita belaka tak ada sabuk kita. Tapi manusia waliknya dia Tuhan dia banyak, dia tak khabar tu, kita tak nampak Tuhan. Nah, batu sini ada di akhir surah ni. Ni di akhir ayat kita baca ayat 19 tu mari royak doa. Ni doa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni. Doa Nabi Daud panggil. Doa Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah. Lalu kita nak baca ni pun, ni dua-dua ni. Nah, panggil apa dah? Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman kecek belakang ni. Waqala. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud duk puji Tuhan di atas nikmat Tuhan pada kita. Dan dia kata siapa puji Tuhan, siapa syukur nikmat Tuhan, dalam ayat lain dia kata Tuhan nak tambah lagi. Tu pelaris kat tu pelaris. Nah, kita nak benar pelaris dah.
Benar pelarasnya duk disyukur saat ni ya. Pelaris ni ialah pada pelaris. Syukur ni ialah rahsia yang kita nak minta Tuhan beri lagi kita. Kalau Tuhan ada kerak-kerak rezeki kita, ada kerak-kerak nikmat tu, kerana Tuhan ada tu benda tu. Tuhan suruh kita mikir. Di sebalik tu. Orang ni kita ada jadi pak kita ni, nak beri Tuhan beri rezeki banyak, lawan Tuhan terus pula. Kita syirik dengan Tuhan, pergi pak toca terus nak minta. Ada pak kita ni. Pergi pak toca lah. Pak kafe nak minta pelaris. Dah. Syirik dengan Tuhan, pergi minta dengan makhluk lain pula. Tak ada minta dengan Tuhan. Hak tu kau marah Tuhan. Ataupun Tuhan boleh buat dua orang lagu ni. Sama ada Tuhan beri dia sungguh-sungguh dan mu nak sangat aku nak beri kamu ada ni. Baik, pergi tapi aku marah kamu. Akhirat esok. Istidraj, panggil istidraj. Ada orang tu lagu tu tak khabar. Tak khabar tu dia tu Tuhan usia tu. Kalau dia berubah penyakit. Tu jadi sungguh laku. Dia tak khabar. Padahal Tuhan ada lepas dia. Tuhan nanti nak sembelih dia akhirat esok. Auzubillah min zalik. Nak gemuk kita. Puji Tuhan banyak. Wala in syakartum la azidannakum. Dalam ayat lain kata kalau mensyukur pada Tuhan, aku akan tambah lagi nikmatku. Hari ni, buat Tuhan beri nikmat kita banyak, rajin semaya fardu, semaya sunat, rajin sedekah. Ni nak sedekah sikit orang tak boleh. Tu. Semua tu sedekah ni adalah pelaris dah tu. Tak pelaris. Tak ada jadi sesak orang rajin sedekah kat orang. Tak sesak dengan sebab dia sedekah pada orang. Tu apa panggil petua rezeki. Alhamdulillah. Satu lagi nikmat pada dalam surah lain kita mari surah ayat lain, hadis lain mari hubung mari hurai ayat ni dah. Alhamdulillah sepatah Nabi kata pahala dia banyak mana. Siapa kata alhamdulillah, kata tak kali ni kita. Kata tak lagi ni. Alhamdulillah sepatah bila kita syukur alhamdulillah. Maka Tuhan pahalanya anak kita. Penuh langit kita kata alhamdulillah sepatah. Tak nampaknya mata ni. Tak nampak ni. Dah. Benda Nabi royak ni kena nampak dengan mata hati. Siapa tak nampak, tak ada mata hati, tak nampak kita royak ni. Nabi royak ni. Alhamdulillah. Lepas tu Nabi hijau kita sudah bangun. Tu berjamai alhamdulillah. Ghufranak. Alhamdulillah allazi azaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillah kerana sihat badanku. Habis nyakitku. Tu berjamai. Tu bila air. Bangun tidur, alhamdulillah. Boleh pakai baju, alhamdulillah. Naik kereta, alhamdulillah. Pertama ayat-ayat lain lagi lah. Doa lain lagi. Banyak lagi lah. Setiap nikmat kita guna nikmat Tuhan tu, puji Tuhan. Alhamdulillah, bayar kelik. Puji alhamdulillah bayar kelik tu. Bayar kelik. Dah. Allah, Tuhan nak bayar, kena bayar kelik kita nak guna ni. Kena bayar kelik. Bukan kesanakan saja dak kena bayar kelik. Hak Tuhan banyak lagi kena bayar kelik kita ni. Alhamdulillah. Itulah pada Nabi Sulaiman doa pada syukur Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Alhamdulillahillazi faddalana. Alhamdulillah syukur segala puji hanya bagi Allah yang melebihkan kami ke atas kebanyakan daripada hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hamba lain beriman lagi tahu juga, tapi Nabi Sulaiman Nabi Daud ni lebih pada hak tahu pada mereka, lebih pada orang beriman hak lain lagi. Kemudian seterusnya pula Allah SWT royak pula katanya wa waritha Sulaimanu Dawud, dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Nabi Sulaiman lepas Nabi Daud mati, bahkan masa Nabi Daud ada lagi, Nabi Sulaiman jadi nabi dah juga. Nabi jadi nabi dah masa tu. Dan Nabi mewarisilah Nabi Sulaiman makan pesaka, waris mata makan pesaka. Nabi Daud makan pesaka sini bukan makan pesaka harta. Kerana nabi-nabi ni dia tak tinggal pesaka harta. Apabila selagi Nabi kalau tinggal pesaka harta, mesti dah Tuhan tak sebut Nabi Daud, Nabi Sulaiman seorang. Kerana Nabi Daud bukan anak Nabi, bukan ada anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman seorang. Nabi Daud anak Rama. Rama tahu mana nak? Tahu, kira sendiri bini dia 100 dah.
fa innahu qad kana li Daud mi'atu imra'ah. Nah, Nabi Daud ni ada 100 orang bini. Nah, 100 orang perempuan. Nah, isteri dia 100 orang. Nah, 100 orang. Nah, mana tahu nak anak tak kena kecek lah anaknya mana tu dah. Wah, koyak tanya dah balas kedok dah tak tanya dah. Nabi Daud ni anak dia ramah, tak mana ramah tu dia tak royak kerana bini dia tengok bini dia seorang tu, bini dia ada 100 orang dah. Nah, anak tak nak kecek dah dah. Sekat kampung dah lah. Nah, sekat kampung dah. Bini dengan anak dia saja tu dah. Mata batu gapo maksud tu kata Nabi Sulaiman maka pesaka daripada Nabi Daud saat ni. Nah, timur pesaka daripada Nabi Daud saat ni ialah timur pesaka dua, iaitu pesaka Nabi. Pangkat Nabi dan kerajaan. Jadi raja pun boleh dia juga. Dah. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Ya, nah. Kerana nabi-nabi ni tidak tinggal pesaka harta. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu." Kami nabi-nabi ni tidak tinggal pesaka. Nah, ma taraknahu fa huwa sadaqah. Apa yang kami tinggal, hak tinggal daripada hak rasul tu, nabi-nabi tu dia panggil sedekah. Tak boleh ambil, anak cucu tak boleh ambil. Tak ada pesaka dak. Tak ada pesaka dak. Tapi kena sedekah kepada umum. Dah kena sedekah pada umum. Hatu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian mata Nabi Sulaiman, Nabi Daud ni. Lepas itu, lepas Nabi Sulaiman Nabi ni. Nah, Nabi Sulaiman kecek gini. Siapa Nabi Daud? Nabi Sulaiman pergi jumpa dengan sumuk dah ni. Nah. Satu hari Nabi Sulaiman bawa tentera dia. Waqala ya ayyuhan nas. Nabi Sulaiman, lepas Nabi Sulaiman jadi raja tu, nah. Setelah itu Nabi Sulaiman berkata, "Hei sekalian rakyat, ya ayyuhan nas." Asal Nabi Sulaiman jadi raja dah ni. Ulimna, kami telah diajar reti mantiqat thair, bahasa pertuturan burung. Nabi Sulaiman kata, "Hei manusia, rakyat, dia ni tu ajar dia pandai reti bahasa burung." Nah, bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Tuhawi banyak-banyak perkara ilmu tu pada Nabi Sulaiman ni. Nah, ni dalil kata burung ni dulu ada pihak kami kata Nabi katanya setengah-setengah duit kata burung masa dulu menata-menata burung ni kecek dengan bahasa manusia. Sebenarnya kata ini tidak betul. Ada yang mengikut tafsir sini. Nah, siapa-siapa kata burung-burung menata-menata dulu, masa dulu boleh kecek dengan bahasa manusia tu, tak padah tu kata Nabi Sulaiman dapat mukjizat lah, reti belaka lah manusia lain. Nah, tapi apa lah Tuhan pilih kata Nabi Sulaiman reti bahasa kecek pai burung ni? Sebab burung pun kecek dengan bahasa dia juga. Kecek macam terengala ni. Menata-menata lah pun kecek dengan bahasa dia masing-masing. Tapi Nabi Sulaiman diajar supaya reti bahasa burung. Bahasa kecek sana. Bahasa kecek burung sana. Ada kat Pak kita pun reti bahasa kecek burung ni. Tengok tu, duduk badu burung tu. Ada. Anda dia dengan badu burung ada. Burung hak ni begitu, hak ni begitu. Nah. Masya-Allah dia. Punah. Mata dalil kata ayat ni nata-nata lain dulu tak kecek dengan bahasa manusia dak, tapi kecek dengan bahasa dia semula jadi Tuhan jadi dia tu lembu, kecek bahasa lembu ke apa semua tu. Tapi burung pun Nabi Sulaiman ni Tuhan ajar dia pandai kecek bahasa mukjizat, panggil ni mukjizat. Nah, ulimna mantiqat thair, kami diajar reti bahasa tuturan burung. Tengok tafsir dia bawah tu. Pada Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan demikian kerana nak menarikkan perhatian tentang mukjizat. Nabi Sulaiman royak pada umat dia lagu tu kerana dia menampak mukjizat atau pada kuasa luar biasa yang Tuhan pada Nabi Sulaiman saat ni. Nah, di antaranya ialah reti bahasa
bertutur burung. Tuhan pada Nabi Sulaiman. Dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap suatu yang diperlukan. Sesungguhnya inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia, fadlu. Fadlu tu sebut sama. Nah, faddalna. Ya tak lupa sini. Nabi Sulaiman ni ingat sama. Hak ni hak Tuhan wi, kelebihan Tuhan. Pada masa tu dia hak lebih pada orang lain. Nah, reti bahasa menata, boleh gapo lagi Nabi Sulaiman Tuhan pada dia, boleh merata rakyat. Nah, kuasa dia, boleh merasa jin syaitan gapo takut dia. Nah, tak boleh tetap mata dengan Nabi Sulaiman. Tu banyak mukjizat Tuhan pada Nabi Sulaiman. Nah, tapi tu Nabi Sulaiman tak ada sombong dia. Tak ada sombong dia. Dia ingat Tuhan situ. Faddalna, kami diberikan kelebihan. Nah, Tuhan lebih atas kami ni Tuhan. Bukan mari sendiri dia dak. Nah, kita dia pandai kerja. Nah, dia pandai. Nah, aku pandai, mu bodoh. Kata kat orang dah. Nah. Pandai, aku rajin. Nah, tak ada kata alhamdulillah. Anissa kita pandai ilmu kita belajar ini. Nah, tahu kenal Tuhan. Wi nampak atau apa ada pada diri kita ni bukan pada kita. Dah, baru kita tak sombong. Lagi kita tahu kata mari Tuhan, tak ingat nama Tuhan, dah disombong kita. Nah, dah. Kalau kita tegur sikit mula nak luar badan lalu. Nah. Kalau orang tak tahu berkaca royak kat orang. Nah, dah. Tu perangai ni, perangai orang sombong. Perangai orang sombong. Maka tak saya sombong mak anak. Kita tak berasa tahu kita. Nah. Rasa kata Tuhan, dan memangnya itu sungguh. Nah. Memangnya itunya sungguh. Nah, hak kita ngaji dah lepas dah ayat tu. Kalau lepas surah dah tak ingat Hak kata Nabi Sulaiman ni depan lagi. Ayat kata Nabi Sulaiman dibawa pergi depan Nabi Sulaiman tu. Ambil istana Raja Balqis duduk di Yaman, Nabi Sulaiman duduk negeri Palestin. Lah ni Yaman, Mekah, Palestin. Nah, jauh negeri dia, putih negeri tu. Nah, tapi nyo ambil apa dah Tuhan wi mukjizat pada Nabi Sulaiman, boleh ambil istana Raja Balqis duk di Yaman tu, ada sekelip mata. Dah, sekelip mata. Nah, dah. Duk cokoh depan dah. Nah, nak usung ke mana tu? Nah, ambil ke mana kita nak usung rumah sekerak. Ada 3 hari bulan-bulan tak boleh usung rumah tu dah. Apa ni sekelap mata. Ni semua ni kelebihan. Nah, tapi Nabi Sulaiman tidak sombong. Ni kita ngajar ni. Nah, kita boleh usah ilmu ini. Nabi Sulaiman selalu ingat kata ini adalah fadlul mubin. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nah, dan ini sesungguhnya demikian apa? Dia pandai segala-gala saat itu adalah limpah kurnia. Limpah kurnia atau pemberian Allah. Pemberian dari Allah yang jelas nyata. Nah, kalau Tuhan tahu ada pandai sekarang kita. Nah, manusia kalau kita belajar ini nak sini ni. We kenal kata apa saja pandai kita sini, kebolehan kita gini bukan hak kita. Nah, bukan hak kita tapi hak Tuhan wi kepada kita ilmu. Batu tu awal-awal lagi. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Ilmu. Nah, Tuhan kami wi kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman ilmu. Nah. Allah payahnya dah. Kita nak reti mana ni? Dah. Nak tahu mana kata kita hati kita duduk ingat atau hak kita ada segini hak Tuhan tu. Nah, Al-Quran tak mari hijau kita. Nah, Al-Quran tak mari hijau kita. Firaun dah perangai Firaun tadi dak. Nah, akulah Tuhan. Nah, dah. Korang patang korang ni tengah ji korang. Kalau tak dia pandai, bak yo kaya. Dah. Dia pandai, dia ada ilmu, bak dia kaya. Korang lah kata, kecek kata korang kata. Nah. Dah. Anda sikit lagi. Nah. Mana depan sikit dah. Ulimna mantiqat tayr. Nah. Ada hanya cerita Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Katanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat kata adalah Nabi Daud alaihi salam ni sangat cemburu. Perangai dia sangat cemburu. Nah, cemburu ni kata cemburu buta tuli itu dak. Nah, cemburu tak terasa nak jaga keluarga dia. Nah, terhadap keluarga dia cemburu nak kasih. Nah, kasih nak selamat tu mana cemburu situ. Nah, sebab tu nak kali dia tubik rumah dia katuk itu. Nah, fakana idza kharaja ughliqatil abwab. Itu banyak mana bini dia 100 dalam rumah neraka tu dah. Dah. Katuk itu tu. Kita ngepek buih katuk itu. Nah. Sebenarnya jaga, nah, jaga. Jaga takut orang ni maruk masuk rumah dia, takutnya orang ngenak isteri dia gapo. Allah, dah. Kita tak pergi saya oleh kita. Nah. Kita lah ni lepas masuk gimana dah. Tak saya kita. Nah. Benar lah betul tu sebenar tu. Nah. Suami tak cemburu kita, berarti kita suami tak sayang kita. Kita cemburu doa dia tutup laki dia. Nak pergi mana pun tak boleh. Nah, dah. Ya balik kata. Orang suami tak cemburu pada isteri dia ni, suami yang dayus. Orang dayus. Nah, dayus ni mata orang yang jang suami isteri dia, keluarga dia belum buat benda haram. Buat benda haram. Ingat dah kita orang perempuan bukan suami baik dah. Nah, dah. Suami baik dah. Kita kenal gitu. Suami dia baik. Nak pergi mana tak ada kata apa. Dah. Dah. Tak kena royak. Kena royak. Aku ke mana pun tak apa. Aku tak marah kat aku. Buat bung bangga. Dia tahu kata, dia dah tolak dengan suami lagi kena aku. Dah. Subhanallah. Ni cemburu sana tulis kecek sebetulnya dah. Atau Nabi Daud sana sangat cemburu perangai dia. Dia tubik pak fakan idza kharaja, bila dia tubik dia katuk begitu. Tak boleh pergi masuk atas keluarga dia. Orang lain-lain nak masuk atas keluarga tak boleh sampai dia kelik tu. Tapi satu hari tu dia tubik katuk begitu, tiba-tiba isteri dia mai tengok ada rumah sana ada orang jatuh sore. Ya rumah dia, ya rumah besar tu ada dalam rumah padan tu pula. Ada orang jatuh dalam rumah tengah sana. Pintu lain katuk belakang dah. Dia panggil, isteri sana mana seorang isteri dia panggil orang jaga rumah tu. Orang jatuh ni mari ke mana ni kata? Min aina dakhala hadzal rajul wad-dar mughlaqah. Orang jatuh ni mari ke mana? Pintu katuk belakang dia kata. Wallahi lanaftadihanna bi Daud. Kita nak malu Nabi Daud ni kita ni. Buat dia Nabi ni isteri dia jauh juga dah. Jauh juga. So kita royak atau cuai okat. Mana-mana isteri yang suami tak ada dalam rumah, orang jatuh masuk dalam rumah kita sama ada siapa pun dah haram dengan kita, maka kita bawa dosa besar dah. Salah satu amalan Nabi larang juga kita ialah Tuhan larang kita ialah tak boleh buat masuk ke jatuh-jatuh yang ada dalam rumah, kalau tak ada suami kita dan tak ada orang halal dengan kita, dan tak ada orang panggil mahram dengan kita. Anak jatuh kita besar pun tak ada. Kita duduk sorang dalam rumah misalnya. Duduk sorang dalam rumah, orang jatuh mana orang kita pupu pun tak boleh masuk dalam rumah kita. Itu hukum Islam. Paman kita ni ambil dapur sud tangga, ambil tangga sud dapur, dah masuk boleh. Tak ada Islam, tak ada tu ni. Kita ngaku Islam tapi betul ni tak ada Islam, kita tak ada buat Islam situ. Banyak cerita lah boleh kecek Hanisan dah. Lepas tu tengok duk gaduh hak orang jatuh masuk rumah sana, Nabi Daud kelik. Nabi Daud kelik tu tiba-tiba jumpa orang jatuh diri cokong depan dalam rumah dia, dalam pada rumah dia ni. Nabi Daud tanya, "Man anta? Mu siapa?" Pak jawab kata ni, dia kata, yang apa dah? Ni orang yang tidak takut kepada segala raja dan tidak tegah oleh dinding. Nak kata aku ni, dia ni adalah yang tidak takut pada segala-gala raja, yang tidak takut pada mana-mana raja, mana-mana kuasa, dan tidak boleh sekat mana-mana dinding. Mata dia faham lah, mata boleh masuk ni belakang ni, siapa dia? Dah Nabi Daud kata faham lah, dia kata anta idzan wallahi malikul maut. Kalau gitu mu gitu malikul maut lah kata. Marhaban bi amrillah, selamat datang dengan perintah Allah. Ini Nabi Daud nak mati dia, ayat dia ni Nabi Daud nak mati. Nabi Daud pun masuklah selimut dia. Fatazammala Daud, maka masuk tempat dia. Sehingga dia dicabut ruhnya. Cabut nak ruhnya. Sudah cabut ruh dia dah.
naik matahari, Nabi Sulaiman saat ni. Nah, hari kita nak Nabi Sulaiman nak rayaknya. Nah, dan hari Nabi Daud mati ni, Nabi Sulaiman anak dia saat ni suruh perintah kepada burung-burung, "Azilli Daud, hendaklah kamu teduhkan Nabi Daud, tahu darun." Nah. Fadhallalat alaihi at-tayr, burung pakak mari duk teduh atas udara. Nah, siapa gelak hatta azlamat alaihi al-ard, siapa gelak bumi. Nah, mari duk teduh atas burung-burung ni. Rak Khamsang dia panggil. Nah, timur Khamsang kereta daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Faqala lahu Sulaiman, "Iqbidi janahan." Hendaklah kalau mana gelak doa tu Nabi Sulaiman suruh kebah hati. Kebah hati sayap-sayap sesuatu tu. Nah, cerah-cerah gelak gitu. Nah, cerah gelak gitu. Tu nak kata kita naknya hadis ni selain pada Nabi Daud, perangan Nabi Daud sana kita dapat pada kata betul kata Nabi Sulaiman tu boleh sang, boleh menguasai burung-burung. Nah, pandai kecek dengan bahasa burung. Khasnya di hari kejadian ni berlaku pada hari wafatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian wa husyura li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuzaun. Satu hari lain pula Nabi Sulaiman itu hari pada rahmat pada nikmat pada Nabi Sulaiman ni lah mukjizatnya. Tu mukjizat pada Nabi Sulaiman ni, dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya. Satu hari tu Nabi Sulaiman hipung bala-bala tentera dia pada gapo tentera dia? Minal jin. Tentera Nabi Sulaiman, jin. Ya jin ni, jin dulu masa Nabi Sulaiman dulu, jin dia dihamba kepada Nabi Sulaiman. Ini pun kelebihan kepada Nabi Sulaiman juga. Kelebihan itu hawi kepada Nabi Sulaiman juga. Wal ins, manusia, bala tentera manusia, wat tair, serta burung-burung. Fahum yuzaun, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Ya buat ke mana? Tengok-tengok depan ayat tu, selain dari seorang Nabi Sulaiman alaihissalam ialah seorang raja. Saat ni kita tahu dah. Nabi Sulaiman daripada jadi Nabi, jadi raja. Kerana waliknya Nabi lain ni, Nabi kita Muhammad, lain pada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, walik jadi Nabi saja ya. Nabi sesak pada. Tak ada thumbnail sesak pula. Sebab tu tak seturut demo tu. Ya kita lah ni ada thumbnail. Ada kaya. Dia kata apa dengar belakang demo. Lepas tu, tak berani netel lah. Ada penjamin Nabi Muhammad ni dak. Sesak anak yatim piatu, sesak pula. Jadi Nabi tak benar Nabi. Tegak Allah, Tuhan uji orang nak beriman dengan Nabi tu. Nak turuh dia rakyat ke? Kau nak gapo? Dah. Orang beriman sungguh tak ada kira dak. Nabi kaya, Nabi sesak tak ada kira betul tu. Nak kepada hak Nabi kecek tu, Nabi royak. Ada setengah orang kalau orang kaya, orang lebih kecek, tak kena apa dengar. Tak kena apa dengar lah dulu. Lah ni bab tu kena ada gapo-gapo kena. Kena ada hak ni. Kena ada hak ni dulu. Dia ada hak ni buat tak apa. Dah. Tapi masa Nabi-Nabi sendiri ni apa orang ya? Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ni. Dari semua Nabi tu Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman hak jadi raja, jadi Nabi dan ada tamneng. Ada tamneng di raja. Dan pada tu tak ada. Nabi biasa, orang biasa je. Maka hari ni Nabi Sulaiman hari tu sehari nak pergi ke mana tak royak sini. Katanya hipung tentera-tentera dia. Cukup lekat dengan angkatan tentera yang besar untuk menjaga keselamatan negeri lah. Dari ancaman musuh. Angkatan tenteranya bukan sahaja terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung. Inilah di antara keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Payuat lagu mana? Cara dia wahipun tentera ni, manusia duduk depan dulu. Lepas Nabi Sulaiman tu manusia. Lepas manusia tu, barisan jin pula. Baris puak jin. Lepas tu, datang tu, burung. Datang tu burung. Burung apa kapal terbang dah. Tengoklah ni, pada tahan bung. Tahan akad. Tahan akad. Nabi Sulaiman pun cukup tentera dia. Tentera dia hebat mari. Sebab tu Raja Balqis bunyi kata Nabi Sulaiman kajang. Kajang ke Allah. Terkenal Nabi Sulaiman kerajaan dia besarnya, hebatnya. Lalu itulah jalan-jalan lagi masuk ke apa mana?
pergi gedung tak kena kecek dah. Ramai orang tu dah jing lagi, tentera jing. Nah, atas nu burung pada hebat tak mana tentera pasukan dia, kontak dia. Hatta idza atau ala wadin nam qalat namlah. Siapa dah masuk surah Sumuk ni. Nah. Sehingga marahlah angkatan itu berjalan hinggalah apabila mereka sampai ke Wadin Namli. Wadin Namli. Lembah Sumuk dipanggil. Perlembahan Sumuk. Tempat panggil tepi lembah. Lembah ni atas bukit, atas ada lembah gitu. Nah, lepas tu situ dia panggil Wadi Sumuk. Nah, Wadin Namli. Wadin Namli satu kawasan. Nah, duk mana Wadin Namli ni? Kata lah tafsir dia kata ada di negeri Syam. Negeri Syam juga. Nah, hadzal wadi kana bi ardi Syam atau bi ghairi. Apabila tafsir pun kata Syam, Palestin Syam. Nah, dah. Palestin masuk Syam lagi. Nah. Katanya wadi ni adalah di negeri Syam atau di lain. Nah. Tapi tak royak juga dalam tafsir sini, tafsir Ibnu Katsir ni. Nah. Dan bos apa situ tu? Bos apa di situ di Wadi Sumuk, namlah Sumuk. Nah, qalat berkatalah seekor sumuk. Qalat namlah berkatalah seekor sumuk. Namlah sini seekor sumuk. Jatuh ke tina, kau tengok tu tina dah. Panggil dah cini dia. Dah. Berkatalah seekor sumuk. Sumuk sana ketua sumuk lah. Nah. Ya ayyuhan namlu. Hei sekalian sumuk. Nah, sumuk sana dah. Udkhulu masakinakum. Kamsang. Raja sumuk ni Kamsang kata masuklah sekarang ke sarang kamu masing-masing. Masakinakum. Buat kita sumuk semua, masuklah sarang semua. Buat sumuk ni. Ramai buat dia. Nah. Masuk sarang semua. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Supaya jangan Sulaiman dan tentera-tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari. Nah, muka tentera Nabi Sulaiman ramai manusia lah, jin lah, apa lagi binatang lagi, burung lagi lah atas ni. Nah, raja Sumuk ni kata raja Sumuk ni besar. Nah, wa hadin namlah kanat zatu janahain. Nah, adalah tafsir dia kata sumuk seekor sana serupa dengan amsaluz zi'ab. Nah, Wadi Sumuk sana adalah serupa dengan anjing-anjing gitu. Anjing-anjing segala gitu. Besarnya. Nah, besarnya masa tu dah. Banyaklah tu luak merah dah. Lah ni semua halah-halah tu pun kita tengok. Cekak dah. Wallahu alam. Kita tengok macam lah tafsir sini nah. Katanya, tengok sikit lagi dah masa itu tadi dah. Sumuk La haula la quwwata illa billah. Tapi tak ada dah. Kita nampak kena hubung lagi ayat ni. Nah, ambil di 18. Siapa nak dengar Sumuk doa Nabi doa Sumuk, kita pergi balasan kita selagi ni. Nah, minggu depan insya-Allah. Nah, minggu depan kita pergi balasan. Dengan Sumuk kecek gapo? Nabi Sumuk minta hujan gapo? Doa Nabi Sumuk minta hujan. Nah, munasabah dengan kemarau besar lah ni. Nah, Sumuk dia doa minta hujan. Sumuk doa gapo? Kita belajar doa Sumuk minggu depan insya-Allah. Nah, kalau kita mai hari ni siapa nak dengar Sumuk, kita pergi balasan pula insya-Allah. Wallahu alam. Minta maaf banyak-banyak.